بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita dapat lagi teruskan kuliah duha kita seperti biasa, yang mana kita akan sambung kembali surah yang sebelum ini, iaitu surah Al-Lail. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kembali pada ayat yang ke-9. Betul Wa kazzaba bil husna. Tengok surah Al-Lail ayat ke-9 pada muka surat 1400. Baik, kita baca sikit sambungan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada ayat yang seterusnya. Okey. Kembali. Kereta kembara biru. Siapa punya kereta tu boleh alih kejap. Ada tuan dia. Ada. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada surah yang
sebelum ini kita tengok pada ayat yang ke-9. Tapi kalau kita perasan bahawasanya surah-surah yang kita baca ini ataupun ayat-ayat kita baca dalam surah Al-Lail, semuanya akhir ayat semuanya disudahi dengan alif. Alif dua harakat, ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasunuyassiruhu lil usra wa ma yuni anhu maluhu idza taradda. Tengok belakang. Daula, za, ashqa, tawalla. Tu. Ini dipanggil kaedah sajak. Kalau bahasa Melayu dipanggil sajak lah. Ataupun bahasa Arab dipanggil balaghah. Ni cantiknya di dalam ayat Quran. Contohnya seperti dalam surah Qul huwallahu ahad. Semua ahad dulu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu. Ada satu lagi kaedah bahasa Arab dipanggil dalam ilmu balaghah. Semua tu ada mantik, bayang, semua dalam tu. Itu dalam bab lain lah. Jadi sebab itu kita nak belajar tafsir Quran ataupun kita nak memahami bahasa Arab, dia banyak cabang kaedah balaghah ni. Yang pertama dalam bab nahwu, yang kedua saraf, yang kita balaghah, tiga badak, bayang, banyak lagi pecahan dia. Sebab itulah nak jadi orang alim ni, dia kena banyak belajar dalam konteks nak memahami bahasa Arab. Ni. Ini bunga-bunga dalam istilah bahasa dalam Quran. Jadi seronoklah kita bacanya. Bukan hanya setakat beri pengajaran, tapi Allah Ta'ala juga beri kita rasa seronok nak baca. Contoh baca sajak kan. Baca sajak dia rasa seronok. Menarik. Allah Rabbi. Tengok ayat-ayat ke-9. Qala Allah Ta'ala wa kazzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik. Maksudnya wa kazzab, kazzaba ni maksudnya serta ia mendustakan. Dusta ni apa dia? Asalnya daripada perkataan bangkit bohong lah. Cakap bohong. Cakap bohong ni maksudnya kita bercakap sesuatu tidak ada asal usul. Itu dipanggil bohong, menipu. Tak ada asal usul, dipanggil bohong. Jadi wa kazzaba bil husna, bohong, dusta tu dengan apa? Iaitu bil husna, dengan perkara baik. Ni. Dia bohong dengan perkara baik. Mendusta dengan al-husna. Al-husna ni perkara baik apa dia? Kena kepada kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan maksud dia kufur. Contoh seperti berlaku kepada dulu ahli kitab ni, dia mengaku ketuhanan itu Allah tetapi tidak mengakui kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta lah tu. Jadi dusta ni maksudnya dengan kekufuran. Dia tak mau terima. Dia tak mau terima apa yang baik, datang benda yang baik. Contoh dakwah Islamiah, contoh mengatakan Allah Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul, maka dia dusta. Dia tak mau. Jadi Al-Husna ni ialah perkara yang baik. Cantik letak nama Al-Husna ni lah. Ataupun bahasa orang lelaki Hasan, Hussein daripada Al-Husna. Ayat seterusnya fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, baik, kita sambung Baik, tengok ayat seterusnya wa fasanuyassiruhu lil usra, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Faham betul-betul ayat ni. Ayat ke-10 ni bila saya rujuk balik kitab-kitab, tersentak tuan-tuan dengan ayat ni.
Ayat ni Allah Ta'ala kata fasanuyassiruhu lil usra. Sesungguhnya kata Allah, kami memberi kemudahan. Maksudnya Allah beri jalan yang mudah daripada jalan yang payah. Maksudnya Allah memudahkan daripada jalan yang payah. Apa yang payah? Neraka lah. Neraka ni satu benda yang payah. Tapi yang kita paling risaunya apa dia? Takut Allah Ta'ala takdirkan satu hari Allah Ta'ala memudahkan kita ke jalan neraka. Faham elok ayat. Asalnya nak buat benda yang dosa, nak buat benda yang nak masuk neraka ni asalnya payah. Payah sebenarnya. Dan tetapi disebabkan Allah Ta'ala memudahkan kita masuk ke dalam neraka, Allah mudahkan jalan tersebut. Ni. Jadi asalnya masuk neraka payah, tapi Allah Ta'ala masukkan kita ke neraka dengan cara tidak payah. Tu contohnya seperti perompak. Nak jadi pencuri ni susah. Bukan senang nak jadi pencuri ni. Bukan mudah nak mencuri. Betul tak? Dia kena intai dulu. Ada orang tak kat rumah. Lepas dah masuk kena slow-slow dah. Macam apa ni? Orang patut timbang pokok. Kena slow, jalan slow. Tak boleh bunyi tapak kaki dah. Buka tingkap pun slow. Tak boleh nak bunyi lah. Bila bunyi orang kata dia pun lagi dah. Tak jadi nak curi hari tu. Jadi nak mencuri, nak merampok ni bukan benda yang mudah. Dia amat susah nak mencuri. Tetapi Allah Ta'ala beri dia mudah nak mencuri. Inilah maksud fasanuyassiruhu lil usra. Allah Ta'ala memudahkan, memberi mudah jalan yang payah. Yang payahnya neraka, tiba-tiba Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Contoh seperti mencuri lagi. Payah tu bagi orang lain, bagi dia jadi mudah. Begitulah berlaku kekufuran. Kalau berlaku kekufuran, Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tu. Tetapi kalau Allah Ta'ala, kau contoh, kalau dia ni seorang kufur, tapi kalau Allah Ta'ala takdir dia sebagai ahli syurga, kok mana pun Allah akan memudahkan dia jalan ke syurga. Pasal Allah dah takdir dah, dia ni satu orang yang akan dimudahkan masuk ke dalam syurga. Walaupun pada asalnya dia kufur, maka bila kita beri nasihat sikit kat dia, dia pun mengucap dua kalimah syahadat. Dia pun beriman dengan Allah Ta'ala. Pasal apa dia? Allah telah memudahkan dia jalan ke syurga. Sebab tu kita tak boleh nak kata kat orang. Sebab itu kita tengok orang tu jahat, seorang pelacur ke, contoh minta maaf lah, ada kita anggap dia ni kotor dan sebagainya. Kita tak tahu. Allah Ta'ala manalah tahu. Allah takdir dia masuk dalam syurga, maka Allah beri dia jalan mudah ke syurga. Datang satu orang dakwah dia, awak ada peluang lagi untuk kembali pada Allah. Dia pun datang kesedaran, dia pun insaf dan sebagainya. Tengok boleh masuk syurga. Ni Allah dia. Berapa banyak yang jadi macam ni lah. Betul tak? Tu contohnya seperti mana zaman Rasulullah, berapa ramai asalnya sahabat Nabi ni dia memerangi Nabi SAW. Contohnya seperti Ikrimah, Abu Jahal dan sebagainya. Adapun anak Abu Jahal ni, dia beriman dengan Nabi walaupun pada asalnya ikut bapak dia Abu Jahal. Cuma Abu Jahal je Allah Ta'ala dah takdir dah dia mati dalam keadaan kekufuran. Tapi Allah takdir anak dia boleh jadi orang beriman. Asalnya kufur, tiba-tiba anak Abu Jahal ni beriman dengan Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana apa dia boleh beriman dengan mudah? Kerana fasanuyassiruhu lil usra. Tu. Jadi tuan-tuan, bila sahabat dia dengar ayat ni, bila sahabat dengar ayat yang kita baca ni, sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya Nabi, dia kata apa? Tiada suatu yang bernyawa, tak kira jin nak manusia dan sebagainya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat faham apa yang dok berlaku ni, kita hidup, kita mati aja maut semua ditakdir oleh Allah. Maka sahabat kata, boleh tak kita hanya duduk relax saja, duduk tunggu takdir je lah. Faham tak maksud dia? Kita dah tahu Allah dah takdir semua, jadi tak perlu nak usaha apalah, duduk tunggu sajalah. Pasal Allah dah takdir dah ni. Itu persoalan sahabat tanya kepada
Nabi SAW. Tu. Tapi sebenarnya memang betul, apa yang Allah Ta'ala dah takdir semua telah tercatat di Lauh Mahfuz. Lauh ni papan. Telah dicatat oleh Allah satu papan tanda di Lauh Mahfuz. Maka apa sahaja yang telah ditakdir, kita telah dicatat oleh Allah Ta'ala. Semuanya telah ditakdir. Itu mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, siapa yang beriman, siapa yang derhaka, siapa yang kufur, itu semua di bawah takdir Allah Ta'ala. Itu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita kena beradab dengan Tuhan lah. Bila kita buat dosa, jangan pula kita kata, kenapa menagak? Ini takdir Tuhan. Nak buat macam mana? Takdir Allah. Ni. Memang betul hakikat sebenar takdir Allah. Cuma kita kena beradab dengan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, kita kena beradab macam mana? Dosa itu kita nisbah diri kita, yang baik nisbah kepada Allah. Pada hakikatnya dua-dua baik buruk semua daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kena beradab. Sebab itu bila penutup kuliah, penutup majlis, kita kata apa yang baik daripada Allah, yang buruk nisbah diri kita sendiri. Kena beradab. Dan haram kalau kita kata kita berzina. Contoh kita berzina, kemudian orang tanya kenapa kamu berzina, kita jawab ini takdir. Ini takdir. Dah jatuh takdir, macam mana? Memang betul apa yang berlaku takdir Allah, tapi tak boleh kita cakap betul haram hukumnya. Kecuali boleh menjatuhkan maruah kita. Contohnya orang dak tuduh kita zina, orang dak tuduh kita zina, orang dak tuduh kita mencuri, tuduh kita macam-macam. Barulah ketika itu kita boleh mempertahankan diri kita. Kita mengatakan aku pun tak mahu benda ni, tapi dah takdir nak buat macam mana. Kerana nak mempertahankan diri kita daripada dihina oleh orang lain. Itu tak apa. Tapi duk relax saja-saja. Lepas berzina, orang tanya kenapa berzina, ni takdir Tuhan lah, tak boleh buat apa, ini kopi lu. Tak boleh macam tu. Dan haram mukanya. Kecuali kita boleh cakap baik buruk ni, apa saja berlaku, boleh cakap ketika dalam majlis ilmu. Contoh kita nak mengajar anak bini kita kat rumah, nak menerangkan tentang takdir Tuhan, baik ke buruk, dosa, pahala kita lakukan, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tugas kita ialah apa dia? Tugas kita ialah usaha saja dalam hidup. Usaha saja. Tu. Yang meluluskan usaha kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah buat siap semua dah dalam kehidupan kita. Dah komplit dah. Sebab itu sejarahnya apa dia? Bila seorang tu jatuh nutfah. Nutfah ni maksudnya air mani lah. Bila air mani tu sudah jatuh ke dalam rahim perempuan, ketika itu sama ada jalan nikah ataupun jalan bukan atas jalan nikah, itu satu hal yang lain lah. Bukan tujuan kita nak bahas mengenai anak zina ke apa ni. Sama ada air mani tu jatuh dalam rahim, sama ada jalan nikah ataupun bukan jalan nikah. Tetapi kita nak cerita di sini mengenai takdir. Faham dulu takdir. Bila air mani jatuh ke dalam rahim, jadi air mani itu akan beripun dalam rahim. Bila beripun dalam rahim, lepas tu cukup 40 hari dia akan jadi alaqah, satu seketul darah. Dia jadi alaqah tu ketika itulah malaikat yang dikhususkan untuk menjaga rahim. Dia ada satu malaikat ni dikhususkan untuk menjaga rahim perempuan. Bila dah jadi alaqah, seketul darah, ketika itulah malaikat yang jaga rahim ni dia akan tanya Allah Ta'ala. Dia akan tanya. Dia tanya macam mana? Mukhallafatin aw ghaira mukhallaqah. Nak jadi ke ataupun tidak ni? Nak jadi manusia ke air mani ni ataupun tidak? Jadi malaikat tanya Allah. Kalau Tuhan jawab ghairu mukhallaqah, tidak dijadikan, maka malaikat ambil tugas, dia akan peracukan alaqah tersebut. Dia akan peracu. Sebab tu kadang-kadang keluar darah, gugur. Kita tak nampak malaikat hancurkan tu, kita tak nampak, tapi kita akan perasan melalui keluar darah, pengguguran. Pasal apa dia? Allah tidak mahu jadikan benda tu. Boleh faham dah? Ni hakikat sebenar. Tapi kalau malaikat kata macam mana ya Allah, mukhallafatin aw ghairu mukhallaqah, Allah Ta'ala kata mukhallaqah, jadi orang. Bila jadi, tengok bila malaikat kata nak jadi ke tidak, Allah Ta'ala kata ya, jadikan
alaqah ni. Maksudnya hidupkan jadi seorang manusia. Maka malaikat tanya balik. Malaikat tanya balik macam mana dengan ajal maut dia, macam mana dengan rezeki dia, macam mana jodoh pertemuan dia, macam mana takdir dia. Allah Ta'ala kata pergi tengok Lauh Mahfuz. Di takdir ni. Pergi tengok di Lauh Mahfuz. Pasal di Lauh Mahfuz dah catat semua dah apa yang berlaku pada diri kita yang akan lahir ni. Ni tuan-tuan mata Allah. Nak katanya semuanya berlaku, semua apa yang berlaku ni semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka, sama ada kita beriman ataupun kufur. Benda ni kita tak tahu tuan-tuan. Benda ni kita tak tahu. Cuma kita, tugas kita sekarang ni hanya berusaha. Berusaha. Jangan pula kita kata takdir seperti tanya sahabat. Sahabat tanya, oh kalau begitu Allah dah takdir, boleh duduk relax Oh duduk saja-saja tak buat apa, tunggu takdir je lah. Tak boleh begitu. Tugas kita dalam hidup ni ialah kena berusaha. Kena berusaha. Jadi tuan-tuan, siapa yang faham betul-betul mengenai takdir ni, dia tidak ada sifat dengki dalam hati dia. Dia tak akan dengki dengan orang. Dan dia tak akan dengki pasal Allah Ta'ala dah siap semuanya. Tidaklah timbul penyakit hati dalam diri dia berdengki dan sebagainya tidak mari sifat ujub, sifat riak, sifat takabur, sifat sum'ah, sifat nak melebih-lebih, sifat perasa, sifat sombong. Pasal apa dia? Pasal dia dah tahu benda tu, dia tak lupa. Kenapa mari dengki, sombong, sum'ah? Kerana kita lupa bahawasanya Allah Ta'ala dah takdir semuanya. Mari kita ingat balik, semuanya Allah Ta'ala dah catat dah di Lauh Mahfuz. Maka hidup kita tak perlu nak risau apa. Sebab itu kalau kita nak mendidik anak, tugas kita mendidik sahaja. Adapun masa depan dia nanti, jangan risau. Masa depan nanti Allah Ta'ala sudah takdirkan. Tugas kita usaha sahaja mendidik anak jadi orang yang baik. Ada setengah ibu bapa dia risau masa depan anak-anak. Yang menentu bukan kita, yang menentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang anak kita ada yang tak mau belajar. Contoh dia tak mau belajar sekolah. Sampai tingkatan 3 berhenti sekolah. Kita kata macam-macam kat dia. Apalah kalau aku tak ada masa depan dah. Sampai kita pulaukan anak-anak kita, sampai kita herdik anak kita, sampai anak kita pun dah simpan dendam dengan kita sendiri. Anak lain layan elok pasal masuk universiti, pasal mengaji tinggi. Tiba-tiba dia pergi Kuala Lumpur, dapat kerja, dia yang kaya terlebih dahulu daripada adik-adik dia yang lain. Tengok. Nak beritahu pada kita, tidak semestinya anak kita tak berjaya dalam pelajaran, dia gagal dalam hidup dia. Tidak semestinya. Dan berapa ramai juga saya jumpa founder-founder kosmetik ke apa-apalah, founder, kebanyakan semua tu bukannya kata hebat sangat dalam pelajaran, tapi mereka survive hidup mereka untuk buka perniagaan. Dia belajar dengan orang ni, akhirnya dia jadi jutawan. Bila tengok result, oh hebat tuan-tuan lagi lah daripada dia. Ni tuan-tuan, nak beritahu pada kita, kalau Allah dah takdir satu hari nanti umur 40 kita kaya, 40 kita akan kaya. Walaupun kita ni bukan kerja hebat macam orang lain. Ni faham betul. Kalau kita faham takdir Allah ni, semua Allah dah siapkan, kita tak akan dengki dengan orang lain. Pasal apa kita dengki, sombong? Pasal kita lupa takdir Tuhan. Ni. Maka tuan mata Allah, maka dalam hidup ni kita hanya sebagai pelakon saja. Pelakon ni apa ni? Watak saja. Pengarah filem ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang sufi, bila dia berjalan, dia nampak ni benda yang duk bergerak ni depan mata dia, manusia tengah bercakap, dia nampak macam satu filem. Allah, dia duk nampak. Dia nampak Tuhan. Dia yang nampak Tuhan. Walaupun dia tengok manusia, tapi dia nampak Allah Ta'ala sedang menggerakkan kita sedang buat apa sekarang. Tugas kita hanya usaha saja. Usaha nak jadi baik. Usaha. Walaupun Allah Ta'ala dah takdirkan kita ahli neraka contohnya, tapi dalam hidup ni kita perlu usaha jadi orang yang baik. Walaupun Allah Ta'ala dah takdir. Itu usaha kita. Na'udzubillah, minta berlindung begitulah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Dia faham ni tuan mata Allah SWT. Tu. Jadi bila semua telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka sahabat tanya, adakah boleh saya hanya bertawakal saja sedangkan Allah Ta'ala dah takdir? Itu sahaja sahabat. Maka Nabi kata, i'malu fakullu musayyarun lima khuliqalah. Usaha kerana tiap-tiap seseorang itu dimudahkan. Mudah bagi barang yang dijadikan dia, akan tiap-tiap seseorang dijadikan kerananya
kerana barang sesuatu. Tugas kita hanya usaha dalam kehidupan ini, tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ni walaupun pada hakikat itulah ditakdir yang ni ahli syurga, yang ni ahli neraka. Jadi dalam ayat yang ke-10 ini Allah Taala fasanuyassiruhu lil usra, sungguh kami menghumbangkan diri kita dalam api yang besar kerana ni ada keinginan. Ada keinginan. Dah. Baik. Bila keinginan campur dengan syahwat, habis. Dah. Bila keinginan campur dengan syahwat, itulah yang menyebabkan kita diheret masuk ke dalam api neraka. Ni tuan mata Allah Subhanahu taala. Jadi mudah kita nak sampai ke neraka. Ni Allah Rabbina. Asalnya nak masuk neraka ni payah. Pasal contoh kita nak ajak orang masuk dalam api yang besar ni, payah. Tapi disebabkan nak ada keinginan dicampur pula dengan nafsu, maka kita akan mudahlah diheret masuk ke dalam api neraka dah. Tu Allah Rabbina. Maka inilah yang kita kena jaga, tuan-tuan. Contoh kita kata nafsu dengan keinginan, bahaya ni. Antara dua-dua ni, dua-dua bahaya. Bila ada nafsu, tidak ada keinginan. Contoh, kalau hanya ada syahwat saja tapi tidak ada keinginan, biasa tak jadi maksiat. Tapi di antara kedua ini, yang mana lagi bahaya? Keinginan lagi bahaya. Kalau keinginan ni, kalau nafsu tak ada tapi keinginan tu masih ada, maka maksiat boleh diciptakan, peluang boleh diciptakan. Sebab itulah cara nak tangkis daripada buat dosa maksiat, tangkis awal-awal keinginan kita. Mari keinginan, mari nafsu, mari syahwat nak buat maksiat, tangkis awal-awal. Tebang awal-awal. Kalau ada pokok nak naik, tebang awal-awal. Ni tuan-tuan, seperti kita tanam pohon durian. Pohon durian ni pokok besar tu bang. Ataupun pohon kelapa, kita tanam dekat-dekat dengan rumah kita. Rumah kita ni kat semidi lah. Tak usah semidi lah, tanam pohon kelapa punya tinggi tu. Jadi buah pula lebat, jatuh habis kena atap-atap rumah, habis rosak. Jadi sebelum pohon kelapa naik tinggi, tebang awal-awal, nanti rosak rumah kita. Begitulah nafsu syahwat kita. Jadi sesuai dengan ayat ini nak mengatakan, janganlah sampai Allah Ta'ala memudahkan kita jalan ke neraka. Yang ni paling penting dalam hidup kita. Kita mohon sangat dengan Allah Ta'ala, elok diri kita daripada Allah bantu kita, bukan bantu memudah ke syurga, tapi membantu memudah kita mengheret ke masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni Allah Rabbina. Kalau Allah Ta'ala takdir orang ni ahli syurga, maka orang ni akan dimudahkan ke syurga. Kalau Allah Ta'ala takdir orang neraka, Allah Ta'ala akan memudahkan jalan ke dia ke neraka. Maka dia akan buat kerja ahli neraka lah dalam hidup ni. Ni sebab itu yang paling penting dalam hidup kita, usaha keluar daripada kerosakan dalam hidup kita. Itu yang penting. Biasanya bila kita usaha itu tidak sia-sia. Dan pastikan selepas usaha itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah Ta'ala dah takdir dah. Kita, tugas kita dalam hidup ni usaha. Contoh usaha nak jadi baik, usaha beriman, usaha bertawakal, usaha. Contoh kerja kita nasihat orang. Kita hanya usaha nasihat saja. Yang boleh memberi taufik hidayah ialah Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, kamu tak boleh hidayah pada orang mati. Tak boleh kita nak beri hidayah pada orang. Allah yang beri hidayah, kita hanya usaha. Tapi kalau Allah dah takdir dia ahli syurga, Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga. Bila kita nasihat dia, terus dia berubah, terus dia beriman, terus dia bertawakal, akhirnya masuk syurga. Tapi kalau ditakdirkan dia ahli neraka, kita usahalah dakwah macam mana pun, akhirnya dia tak akan terima dakwah kita, akhirnya mati kita masuk ke dalam api neraka. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita seperti ajak anak kita. Kita ajak anak kita sekadar mana usaha untuk anak kita berjaya dalam hidup ni. Kita usaha sajalah. Ni. Sebab itulah didik anak perlu ada masa dengan anak-anak. Perlu ada masa. Tapi akhir zaman ni dicontohi dengan pembangunan, dengan teknologi dan sebagainya.
Sebenarnya akhir zaman ni ibu bapa ni kurang ambil masa bersama dengan anak-anak, sehingga tak sempat pun ada. Contoh, nak pergi kerja anak tidur lagi. Pergi kerja, balik kerja anak tak tahu ke mana dah. Cari anak tak jumpa. Duk bawah katil ke, duk dalam hutang ke, tak tahu ke mana. Pasal apa dia? Pergi kerja anak tidur, balik kerja anak pun hilang. Begitulah tiap-tiap hari, sehingga anak tak ada masa nak bersama dengan ibu bapa, nak dapat didikan dan sebagainya. Maka kemesraan dalam rumah tangga pun jadi kurang lah. Kemesraan dalam rumah tangga pun jadi kurang, hubungan dengan anak semakin renggang dan sebagainya. Maka akhir zaman ni tuan-tuan nampak macam maju dah, tapi sebenarnya banyak berlaku kerosakan. Ini realiti. Sebab itu penting sangat kehidupan kita anak-anak ikut landasan Islam. Tuan-tuan, saya ada buat kajian ni pasal cara hidup Islam, cara hidup orang kafir. Kalau tuan-tuan tahu cara hidup orang kafir, takut tuan-tuan. Kita takut sangat, takut kepada generasi anak-anak muda kita akan datang. Cara hidup orang kafir ni, Allah, yang pertama dia syirik. Syirik tu satu hal, dia buat ikut suka nafsu dia. Kalau dia nak minarok, dia minarok. Kalau dia nak berzina, dia berzina. Kalau dia nak isap dada, isap dada. Rosak hidupnya dah. Itu cara hidup orang kafir. Sebab boleh. Adapun Islam tak boleh. Pasal nak jaga diri kita. Nak jaga diri kita. Allah dah. Nanti saya ada buat satu kajian tentang cara hidup orang kafir dengan cara hidup orang Islam. Kenapa penting kita mengikut cara hidup orang Islam. Ni nanti saya akan buat satu kajian lah. Saya fikir nak buat satu buku sebenarnya. Tengok macam mana Sebab saya ada nanti saya cerita dalam buku tu. Menarik juga ni. Nanti tak boleh cerita sekarang. Sikit point sikit promo. Dia macam ni. Saya mendapat satu ilham. Ada seorang minta maaf seorang pelacur. Saya jumpa satu orang pelacur ni. Saya cuba nak dakwah dia. Masa tu ada satu geng kami lah, cuma pergi dakwah. Kadang-kadang kita dakwah ni bukan ahli masjid saja. Kita kena dakwah banyak orang. Kita tanya dia, apa pasal awak jadi macam ni? Awak tak nak berubah ke? Awak Islam? Ya, saya Islam. Punca dia jadi begitu, jadi rosak dan sebagainya, tuan-tuan, puncanya apa dia? Masalah rumah tangga. Tu satu hal. Tu penting kita kaitkan dengan ni. Ibu bapa mesti kena ada masa dengan anak-anak. Akhir zaman ni disebab kerosakan rumah tangga lah. Contoh berlaku kes penceraian. Yang kedua, berlaku kes penceraian. Kedua, hidup miskin. Bahaya. Hidup miskin ni tuan-tuan, dia termasuk daripada godaan iblis, daripada tipu daya iblis. Kenapa? Bila hidup miskin, manusia jadi nekat nak buat apa sahaja. Yang halal, yang haram dihalalkan. Apa jalan sekali mana pun asal dia dapat. Halal haram naik kira. Maka dia kata dia dah pisah dengan suami dia, ada anak 2 orang. Lepas tu dia tak boleh kerja lain. Pasal kerja lain gaji murah, dia kata. Kerja ni juga dia kata dapat 3,000 sebulan. Dia kata 3,000 je, baik pergi kerja lain pula apa lagi mahal. Kerja macam ni lah. Lepas tu dia kata dia cerita dekat saya. Dia kata saya datang sini dah jadi sekian-sekian kerana 2 orang anak saya dekat rumah perlu ditanggungkan. Suami tak tanggung dah, dia kata. Pasal suami tak ambil tanggungjawab. Nak tanggung suami, sanggup saya gadaikan nyawa saya ni. Saya dengar dulu apa dia cerita dah. Dia cerita lah. Rupanya punca begitu. Puncanya ialah berlaku kes penceraian, tak puas hati, hidup miskin. Lepas tu suami tak ambil tanggungjawab, dia yang kena tanggung segala ni, terpaksa lah. Saya tanya dia, anak tahu ke buat kerja macam ni? Anak tak tahu, Ustaz. Anak tak tahu. Ni sebab itulah tuan-tuan, kemajuan ni banyak merosakkan kita. Bukannya kita kata kemajuan tak elok. Kemajuan tu banyak yang elok, tapi banyak juga benda yang tak elok berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itulah saya jadi tertarik daripada kisah ni lah. Banyak lagi saya borak dengan dia. Daripada kisah ni lah saya tertarik nak buat satu buku mengenai cara hidup Islam dengan cara hidup orang kafir. Teruk tuan-tuan, cara hidup orang kafir ni teruk tuan-tuan. Sebab itu orang kafir ni panggil kotor. Nampak bersih suci kan. Dia orang tak mandi wajib tuan-tuan. Orang tak mandi wajib, tak tahu nak bersuci macam mana.
Yang perempuan pula datang haid, tak tahu nak suci, dah dalam keadaan haid pun jimat dengan suami. Allah, kotor tuan-tuan. Sebab itu Islam ni indah, Islam ni cantik. Kalau ikut Islam ni tuan, kebersihan, kesihatan, kebahagiaan semua ada dalam Islam. Nantilah betul. Itu saja yang nanti. Tak habis ni, kuliah kita tak habis nanti ni. Itu selingan saja dah, nanti lanjut. Sebab apa saya tarik buat, rasa nak buat begini? Kerana saya tengok jangka masa panjang nanti dah kita semakin mencabar. Sebab itu minta maaf, sebab itulah penting sangat kuasa pemerintah dan sebagainya dipegang cara orang Islam. Tuan-tuan, beza. Kalulah ni bukan politik ni, nak beritahu cara hidup ni tuan-tuan. Kalulah pemerintahan tu dikuasai cara hidup orang kafir, semua benda yang orang kafir buat ada tempat tu. Walaupun kita orang Islam, kesan kepada orang Islam tu, kesan pada orang Islam. Orang Islam duduk di bawah cara hidup orang kafir. Mula-mula boleh kita kata, aku tak boleh ikut lah, aku tak mahu dah ni, haram. Tapi bila dah lama-lama, bila dah dipujuk, bila dah terdedah, maka memudahkan kita juga terhumbang seperti mana perangai mereka. Semua ada. Tempat judi ada, tempat minum arak ada, tempat berzina pun ada. Kalau anak kita kurang didikan, duduk dalam lingkungan macam tu, apa nasihat anak kita? Masa kecil sampai 14 tahun, okey, bagus, anak kita boleh jaga diri. Tapi kalau anak kita dah terdedah macam-macam, sebab itu maksiat perlu ditutup. Batu maksiat ini kita kena saling bantu-membantu. Jangan ada tempat judi, maka orang tak berjudi. Jangan pula salah, saya buka tempat judi dan saya tak pasal orang berjudi. Tak boleh begitu. Okey, baik. Waalaikumsalam. Disebabkan kita buka tempat judi itulah orang jadi tertarik nak berjudi. Cuba tak ada benda judi macam ni. Dan cuba pula banding satu tempat semuanya dalam keadaan cara hidup Islam. Anak kita, generasi kita akan selamat. Bahkan anak kita bila ajak buat benda tak elok, dia jadi tak terbiasa, dia jadi takut. Itu yang pentingnya kita hidup dalam lingkungan Islam. Cara hidup Islam, cara bergaul Islam, ada ikhtilatnya dan sebagainya. Tidak ada benda-benda maksiat, tidak disediakan kemudahan untuk kita buat kemungkaran dan sebagainya. Maka sebab itulah anak cucu kita akan terjaga. Jadi semua orang tak nampak. Allah dah. Jadi anak muda hari ni tuan-tuan, kena bantu mereka, kena bantu. Tak boleh biar anak muda hari ni. Kita kena beri dorongan, kena bantu. Maka sebab itulah saya jadi tertariklah untuk buat satu kajian mengenai cara hidup Islam dengan cara hidup orang bukan Islam lah. Bila saya buat kajian teliti, Allah dah takut tuan-tuan tengok cara hidup orang bukan Islam, takut. Bini dia, bini orang, bini dia juga. Macam mana tu? Bini dia, bini orang, bini dia juga. Anak dia, anak orang, anak dia juga. Macam mana? Berlaku di Eropah, satu kepulauan, saya dah lupa satu pulau apa ni. Ni bahaya hidup orang kafir. Orang yang terkaya, dia akan sedia satu pulau. Pulau ni untuk seronok saja. Siapa nak pergi boleh, bawa bini pun tak apa pergi. Dan bini nak duduknya orang lain pun tak apa, asalkan suka sama suka. Bukan luar negara. Luar negara. Malaysia tak ada lagi. Nanti saya sebut, saya buat kerja, ada jumpa satu tempat ni. Betul. Asal suka sama suka saja. Bini dia dengan suami orang pun tak apa, asal suka sama suka. Ni wujud ni tuan-tuan. Yang ni lah paling bahaya ni. Sebab tu kita kena terapkan didikan awal pada pendidikan anak-anak muda kita sekarang ni. Sebab saya pun orang muda. Saya nampak benda ni. Apa yang berlaku dalam situasi kita, masyarakat kita, lagi-lagi di Malaysia ni. Di Malaysia, di bandar banyak lagi benda-benda yang tak sepatutnya ada, tapi benda tu ada dan terdedah pada anak muda. Allah Rabbi. Nanti beli buku saja. Tak siap lagi. Tunggu dulu. Baik. Maksudnya nak beritahu pada kita, ayat ni ialah Allah Ta'ala nak beritahu di bawah takdir Tuhan. Maka mohonlah pada Allah dan kita kena berusaha dan sebagainya. Ni tuan-tuan, bila bercakap takdir sikit,
Tak apa, kita baca ayat sikit pun tak apa hari ni. Bila kita bercakap tentang takdir, kalau kita faham betul-betul takdir, kita akan rasa berterima kasih dengan Tuhan. Setiap berlaku ada hikmah di sebalik apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Contohnya, satu hari kita nak pergi rumah saudara kita. Kita dah lama tak pergi rumah dia, berapa tahun, berpuluh-puluh tahun tak pergi. Maka kita pun lalu sesak jalan. Kita sesak jalan. Bila dah sesak jalan daripada pagi lagi, ikut si Pani tak kena, ikut si Pandi tak kena, tanya orang tu kata kat sini tak kena juga. Sampai tengah hari tuan kita sesak dalam kampung ni, tengah hari. Bila dah tengah hari perut lapar lah tuan. Perut dah lapar dah ni, nak makan. Maka tu dijumpalah satu kedai makan. Kita pun singgah dulu. Oh, kalau macam tu singgah makan dulu kejap. Kita pun makan dulu tengah hari kat situ. Lepas makan sambung. Tanya tuan kedai, mana rumah orang ni? Oh, kenapa tak cakap 2 jam dah awak dah makan tadi lah. Nak siap tambah lagi. Cuba cakap awal-awal. Ni belakang masjid tu je. Oh, rupa kat situ je. Nak beritahu kita apa dia? Dalam tempoh kita sesat tu, rupanya Allah Ta'ala nak suruh kita makan. Takdir kita, Allah dah takdir. Kita tak mau sesat. Ada orang nak sesat? Tak ada orang nak sesat ni. Tiba-tiba tersesat jalan. Akhirnya rupanya Allah takdir kita akan makan kat situ. Akhirnya kita makan kat situ. Bila kita faham betul-betul, Allah, inilah hikmah rezeki yang Allah Ta'ala nak beri kat kita. Jadi apa yang berlaku ni, tuan-tuan kena faham berlapan lada. Kalau ada sesuatu benda, positifkan pemikiran. Teruskan hidup perjalanan. Jangan kita kecewa dengan sesuatu yang kita lalui. Tiba-tiba contoh, kita berniaga jatuh rugi. Ada hikmah kenapa kita jadi rugi. Kematian anak kita meninggal, ada hikmah. Dan ada satu kes ni tuan-tuan, ahli keluarga sebelah isteri saya. Dia ni ada anak. Dulu anak dia kena kanser barang otak. Daripada kecil sampai 2 tahun tak detect lagi di barang otak. Bila masuk tahun ketiga keempat, dia dah detect barang otak yang stage yang amat teruk lah, sehingga dah botak kepala, dah belah kepala ni. Maka mak dia, suami ayah dia dah rasa sedih lah tengok keadaan dia. Bila anak dia mati kerana kanser barang otak. Bila anak dia mati, terus Allah Ta'ala lekatkan benih bayi dalam rahim isteri dia. Mati tu tak berapa lama, lahir pula seorang anak. Allah ganti terus, dapat pula seorang baby yang lain, anak lelaki juga. Dulu mati pun lelaki, anak pun lelaki. Jadi rupanya ada hikmah. Kalaulah anak ni besar dalam keadaan sakit, mungkin menyusahkan ibu bapa dia dan menyukarkan kehidupan. Maka Allah Ta'ala mati awal. Sebab tu kita kena fikir positif. Allah takdir ni ada sebab kenapa Allah buat begitu. Allah Ta'ala gagalkan bisnes kita 2 juta. Pasal apa dia? Allah nak beri 4 juta lagi lepas ni. Pasal apa? Kegagalan itulah yang menyebab kita akan mendaki naik ke atas. Kita akan belajar daripada kesilapan. Allah, macam orang bisnes pula cakap. Betul. Orang bisnes pun dia ambil benda semangat daripada Quran, daripada hadis. Bukannya kuasa ni daripada dia orang sendiri. Bukan. Semua daripada hadis Quran. Cuma dia orang ambil petik, dia kata, oh ini daripada perkataan saya. Oh hebat dia ni. Padahal bukan. Contoh seperti mana surah demi masa kan. Oh masa ni penting, kita kena usaha. Padahal Quran dah sebut dah. Pandai dia pun declare dah. Jadi maksudnya kita nak kata di sini, apa yang berlaku Allah Ta'ala dah takdir. Kalau Allah takdir itu sesat, dia sesat. Kalau Allah takdir itu dia beriman, dia akan beriman. Ada hikmah di sebalik takdir Allah ni. Sikit lagi kita ambil ayat. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Tengok. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepada oleh harta apabila ia telah terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat. Ini hati-hati. Lagi-lagi orang kaya banyak harta, hati-hati. Tuan-tuan, banyak orang berjaya menghadapi ujian kesusahan, kemiskinan. Tapi ramai juga yang gagal diuji dengan kekayaan. Tuan-tuan, hidup kaya ni kena rasa takut. Pasal Allah Ta'ala akan tanya, harta kita ni guna untuk apa? Dan banyak juga yang diazab kerana neraka, kerana harta. Dia mendapat neraka kerana disebab harta tu. Contoh ayat ni, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda, dan tidak mengkaya, yakni tidak boleh menolak daripada kisah orang bakhil dulu. Harta itu
lagi pula tiada menolong. Maksudnya kalau kita hidup dalam keadaan bakhil, kedekut, kita tak guna harta ke jalan yang sebenar, maka harta itu tak boleh menolong kita akhirat esok. Yang kita nak, harta kita pegang, dia boleh tolong kita akhirat esok. Bukannya tak boleh tolong. Dalam ayat ni kata, harta yang kita ada, yang kita kedekut, tak mau tunaikan kewajipan dan sebagainya, harta tu tidak menolong kita. Na'udzubillah. Tuan-tuan, harta ni penting. Harta ni penting. Harta ni salah satu asbab yang boleh tolong kita. Jangan kita kata harta tu tak penting. Harta ni penting. Dan wajib kita kena jaga harta kita. Harta tu asbab kita mendapat pertolongan. Baca ayat dulu. Ayat sebelum ni dia kata fa'amma man a'ta. Ya Allah Ta'ala beri dia harta. Contoh, dengan harta ni lah dia bantu orang susah. Dengan harta ni lah dia tolong tunaikan hajat orang. Dengan harta ni lah dia bagi zakat. Jadi dengan sebab harta ni lah boleh tolong dia. Ada salah satu hadis kata ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Nabi kata sekat kamu akan api neraka walaupun dengan sebelah tamat. Rupanya kalau kita buat baik dengan harta kita, dia boleh menyekatkan kita daripada api neraka. Ni Nabi kata. Tu. Kalau kita beri benda yang sedikit, contoh sebelah buah tamar, ambil tamar sebiji, kita belah dua, kita bagi orang susah makan. Kalau kita beri setakat tu, maka boleh menyekatkan dari api neraka. Tuan-tuan, jangan beri kepada orang kaya, orang tak, dia tak endah. Kita beri benda sikit lah, dia tak endah saja dah. Walaupun duit satu tank tu 500, dia lempar macam tu saja. Cuba beri benda sedikit pada orang susah. Dengan sebelah tu dia ambil sebelah tamar, dia pun ambil isap dalam mulut dia. Dia isap macam tu. Faham tak? Dia cukup menghargai pasal dia susah nak dapat buah tamar. Kita beri sebelah, dia pun menghargai. Ni tuan-tuan macam. Kalau banyak tu pun, kalau kita beri sebelah buah tamar dengan ikhlas, dia boleh menyekat daripada api neraka. Apatah lagi kalau kita guna harta, bantu orang susah dengan harta yang banyak, lagi boleh menyekat daripada api neraka. Ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa turun hadis ni? Pasal begini, ada sahabat dulu dia menyangka kalau nak derma, nak sedekah, mesti kena banyak, 2 kilo tamar, 3 kilo tamar, baru dapat pahala. Maka turun hadis ni, Nabi kata walaupun kamu sedekah sebelah tamar sekali mana pun, Allah Ta'ala akan menyekat daripada api neraka. Allahu Rabbina. Maksudnya boleh menyekat. Maka tuan-tuan, guna harta untuk ke jalan Allah walaupun sebelah biji tamar. Ni kelebihan dia. Tidak semesti yang banyak. Kalau kita boleh bantu sikit lah. Tetapi kalau sebaliknya, kalau orang ni kufur pada Allah, wa ma yughni, walaupun dia buat baik macam mana pun, kalau dia kufur, tetap harta itu tak boleh menolong dia, sebab dia kufur. Contoh, dia ni baik, dia derma masjid, dia bantu orang susah, tapi dia kufur. Tapi harta itu tak boleh nak menolong dia di akhirat. Heran tak? Itu hebatnya orang beriman. Orang beriman sedekah sebelah tamar dapat menyekat api neraka. Orang kafir buat baik banyak mana pun, tapi harta itu tak boleh menyekat dia daripada api neraka. Ni beza kita orang beriman dengan orang tidak beriman. Ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung kembali pada pengajian lepas. InsyaAllah kita berhenti pada ayat sebelah. Nanti pada bulan depan, minggu depan kita akan sambung ayat sebelah. Sebab Ustaz ada pencerahan sedikit lagi mengenai ayat sebelah. Minta maaf lah, hari ni banyak bobel sikit. Bobel tu banyak cakap benda-benda yang kaitan sikit. InsyaAllah. Ada soalan ke nak tanya insyaAllah? Ada soalan ke? Tak ada InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana ilman yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.